Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 19 Mei bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama hari ini: 70% permohonan rentas negeri dari Johor ditolak. Pihak berkuasa akan lakukan kunjungan ke rumah individu rentas negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak berkuasa mungkin akan mengunjungi kediaman individu yang lolos larangan rentas negeri pada hari raya nanti. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu berkata, pihak berkuasa memandang berat larangan pergerakan antara negeri, khususnya perjalanan tanpa kebenaran polis, semata-mata untuk menyambut Aidilfitri. Katanya anggota polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan mengesan individu yang disyaki melakukan kesalahan pergerakan rentas negeri tanpa permit. Bagi tujuan itu, pasukan pemantau PDRM dan ATM akan meninjau rumah di Taman Perumahan dan seluruh kampung di seluruh negara. Sebelum ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berulang kali menegaskan supaya masyarakat tidak melakukan sebarang pergerakan rentas negeri semasa musim perayaan ini. Kira-kira 70% permohonan rentas negeri yang dimohon orang ramai di Johor adalah untuk pulang berhari raya di kampung masing-masing. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin Piche, semua permohonan rentas negeri untuk pulang berhari raya itu ditolak. Rentas negeri memang ada banyak permohonan yang dibuat, di antara 1,000 hingga 1,500 permohonan untuk rentas negeri. Tapi 70% kita tolak. Memang jelas bahawa permohonan dibuat untuk balik berhari raya. Ini kita tak benarkan, tuan-tuan. Kita hanya benarkan kes-kes kecemasan. Ujarnya terdapat 33 sekatan jalan raya di beberapa pintu keluar negeri Johor, termasuk lebuh raya, jalan negeri dan jalan kampung. Orang ramai turut dinasihatkan tidak memohon untuk merentas negeri kecuali berkaitan kecemasan atau perkara yang dibenarkan sahaja. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor. Turut hadir Timbalan Ketua Polis Johor, Dato' Kau Kok Ching. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memberi pengecualian pembaharuan lesen kenderaan motor dan lesen memandu yang tamat tempoh dalam tempoh PKPB. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Syahrudin Khalid berkata orang ramai masih boleh memandu kenderaan walaupun kedua-duanya tamat tempoh dengan membawa nota perlindungan insurans yang masih sah dan berkuat kuasa. Orang ramai tidaklah perlu terburu-buru untuk datang ke JPJ bagi memperbaharui LKM ataupun lesen memandu. Kerana kita ada buat pembaharuan pengecualian. Sebenarnya dalam tempoh pengecualian PKP ni, sama ada PKPP atau PKPB ke whatever pun, selagi ada PKP, sebenarnya enforcement terhadap LKM ataupun road tax dan juga lesen memandu tidak dilaksanakan oleh pihak JPJ. JPJ membenarkan kenderaan berada di atas jalan raya tanpa LKM ataupun pemandunya lesen yang telah tamat. Beliau bercakap pada sidang media selepas memantau operasi hari pertama di Ibu Pejabat JPJ Selangor di Shah Alam semalam. Pengecualian pembaharuan itu menggunakan peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 66/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sejak kaunter JPJ dibuka pada PKPB ini, secara purata JPJ mengutip hasil sebanyak 1.1 juta ringgit sehari seluruh negara bagi kenderaan perdagangan, menjadikan jumlah bagi tempoh 29 April sehingga 12 Mei sebanyak 83 juta ringgit.
Sejak 27 April hingga Ahad lalu, seramai 49,019 pelajar institusi pengajian tinggi IPT telah dihantar pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. Justru peringatan ini diberikan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah ambil iktibar kes terdahulu patuh arahan kuarantin di rumah masing-masing. Kementerian Kesihatan menyuruh semua pelajar untuk mengambil iktibar daripada kes beberapa pelajar sebuah institusi pengajian tinggi yang telah diwajibkan menjalani kuarantin di rumah, namun didapati tidak patuh kepada notis arahan di bawah Seksyen 14 Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342. Mereka ini juga kemudian dia didapati positif COVID-19. Ini boleh memberi risiko jangkitan COVID-19 kepada orang yang berisiko tinggi seperti warga mas, kanak-kanak dan orang yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Bagi perjalanan merentas negeri di semenanjung Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham berkata pelajar diwajibkan menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Manakala bagi pelajar yang ke Sabah dan Sarawak, mereka perlu menjalani ujian pensampelan COVID-19. Sekiranya keputusan didapati negatif, baki tempoh kuarantin perlu dijalankan di rumah masing-masing. Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan kerjasama Impact Malaysia dan Talent Corporation Malaysia Berhad Talent Corp akan menganjurkan Karnival Kerjaya Maya dengan #Belia Bekerja. Kolaborasi ini selari dengan usaha KBS dan Kementerian Sumber Manusia KSM dalam memastikan bakat muda bersiap siaga dalam menghadapi perubahan tuntutan tenaga kerja pada masa hadapan. Program Belia Bekerja ini adalah untuk membantu belia-belia yang berdepan dengan kesukaran untuk mendapat penempatan kerjaya, terutamanya dalam tempoh PKPB ini. Alhamdulillah, setakat ini hampir 40 syarikat telah bersetuju untuk mengambil bahagian yang bakal menawarkan lebih daripada 1,000 peluang pekerjaan dan penempatan kerjaya. Inisiatif ini adalah antara program Ramadan 2020 KBS yang diumumkan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan 4 Mei lalu. Program bermula semalam hingga 22 Mei 2020 melalui portal www.beliabekerja.com. Sehingga kini lebih daripada 5,000 belia telah berdaftar. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sosial tertera. Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Masir Kujat menjelaskan beliau adalah anggota Majlis Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB iaitu Parti Pembangkang di peringkat Persekutuan dan di peringkat Negeri Sarawak. Justru itu, katanya kerusi beliau di Dewan Rakyat tidak sepatutnya diletakkan bersama penyokong kerajaan Perikatan Nasional PN kerana PSB tidak menyokong PN. Semalam ketika tiba di Dewan Rakyat untuk istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14, Datuk Masir mendakwa terpaksa duduk di blok penyokong PN yang ditetapkan speaker kerana tiada pilihan. Setiap bot atau kapal yang mencurigakan memasuki perairan negara akan dipintas dan diperiksa. Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Datuk Muhammad Zubil Matsum, memberi jaminan pemantauan menggunakan sistem rangkaian radar selain kaedah operasi kapal induk di perairan negara. Ujarnya pemantauan radar Sistem Pengawasan Maritim Laut Malaysia atau SWASLA beroperasi 24 jam sehari. Usaha itu bagi menghalang pencerobohan pendatang asing tanpa izin parti bagi mengekang risiko penularan wabak COVID-19. Operasi yang dikendalikan Ops Benteng dilangsungkan pasukan petugas khas yang diterajui Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis dan APMM. Jadi kita punya misi pada kali ini di dalam Ops Benteng ini adalah menyekat kemasukan parti. Nothing than that. Itu saja yang kita buat. Kita tidak akan benarkan parti ini melangkah di daratan Malaysia. Katanya 9 kapal kini bertindak sebagai kapal induk kepada 50 bot laju di perairan Semenanjung. Kaedah berkenaan memudahkan operasi pemintasan dengan lebih pantas dan berkesan. Datuk Muhammad Zubil ditemui sebagai melakukan tinjauan Ops Benteng di sekitar perairan Selat Melaka malam tadi. Beliau turut memberi amaran kepada rakyat tempatan yang bertindak sebagai tekong darat dan menjadi sebagai perantara kepada kemasukan parti bahawa mereka akan diburu pihak berkuasa.
Bayi perempuan berusia 3 hari antara 23 pendatang asing tanpa izin parti yang ditemui dalam sebuah bot pancung yang hanyut di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi Jumaat lalu. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata bayi perempuan itu dipercayai dilahirkan di dalam bot sebelum bot itu hanyut selama 2 hari akibat masalah enjin. Ujarnya selain 23 parti termasuk pasangan suami isteri dan bayi terbabit, pihak berkuasa turut menahan 3 tekong bot berkenaan yang dipercayai dalam perjalanan keluar negara ini menuju ke Batam, Indonesia. Pasukan APMM telah menjumpai sebuah bot pancung di timur Tanjung Balau yang mengalami kerosakan dan telah berjaya menyelamat 26 migran. Sementara itu, polis turut melakukan 2 lagi serbuan di sebuah rumah di Johor Bahru dan sebuah hotel di Seri Alam pada 13 dan 17 Mei lalu. Dalam operasi itu, polis menahan 5 tekong yang juga penjaga rumah dan pemandu berusia antara 43 hingga 67 tahun. Seramai 10 parti berusia antara 25 hingga 58 tahun turut ditahan dalam serbuan itu. Polis Kelantan menjumpai bungkusan 30,000 pil kuda bernilai lebih RM458,000 yang disorot di bawah perdu pokok pisang di Wakaf Baru Tumpat. Data itu dikesan hasil siasatan terhadap seorang bekas banduan ditahan di kampung Kota Kubang Labu. Timbalan Ketua Polis Kelantan Senior Assistant Commissioner Abdullah Muhammad Piah berkata suspek berusia 47 tahun itu ditahan bersama beberapa jenis dadah malam Ahad lalu. Suspek kemudian membawa pasukan polis ke sebuah rumah di Kampung Akademik Wakaf Baru sebelum menemui bungkusan plastik di dalam semak. Di dalamnya terdapat 5 bungkusan kertas berwarna kekuningan berselotip warna krim bertanda Y1 yang mengandungi 15 balutan kertas warna putih. Di dalamnya terdapat paket-paket plastik berisi pil-pil kemerahan dan kehijauan disyaki dadah jenis pil yaba. Suspek mempunyai 7 rekod kes dadah juga turut positif dadah metamfetamin. Lelaki itu yang bekerja sebagai pemasang audio dan pendawaian di Bremen selama 6 hari bermula semalam. Dia mengaku bekalan dadah diperolehi dari negara jiran untuk pasaran di sekitar Kota Baru dan Tumpat. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Turut disita 2 buah kereta dan sebuah motosikal bernilai RM64,000 serta wang tunai RM4,000. Polis Sabah menahan 14 suspek termasuk 4 wanita serta merampas 1.4 kilogram ganja dan lebih 698 gram syabu bernilai RM107,000 dalam 2 kes berasingan di Kota Kinabalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, dalam kes pertama membabitkan 13 suspek berusia antara 18 dan 27 tahun yang ditahan dalam 4 serbuan pada 15 Mei lalu. Semua serbuan itu susulan tangkapan 3 lelaki yang menaiki sebuah kenderaan di hadapan pejabat pos laju di Sepanggar Jumaat lalu. Hasil pemeriksaan suspek di luar kenderaan, polis menemui lebih 578 gram ganja dalam bungkusan plastik. Polis kemudiannya menahan 2 lelaki di dalam kenderaan dan menemui lebih 548 gram ganja. Berdasarkan siasatan awal yang kedua-dua bungkusan ganja yang kita dapat tadi, kita percaya suspek mendapat barangan ini yang dikirim daripada Semenanjung, dihantar menggunakan perkhidmatan pos laju. 3 lagi serbuan pada hari yang sama di 3 rumah. Polis menahan 10 lagi suspek bersama rampasan dadah di rumah berkenaan. Sementara itu dalam kes kedua Ahad lalu, polis menahan seorang lelaki warga asing bersama 98 gram syabu bernilai lebih RM14,000 di sebuah rumah di Jalan Sulaman Menggatal. Semua suspek ditahan reman sehingga Jumaat ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Walaupun telah menamatkan perkhidmatan dalam pasukan keselamatan, namun jasa dan bakti veteran tetap dikenang. Menjelang musim perayaan, sebanyak 3,800 hamper barangan keperluan disalurkan Badan Bukan Kerajaan NGO Bantu-Bantu Malaysia kepada Persatuan Veteran Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Bantuan ini diagihkan bagi membantu mereka membuat persiapan menjelang Aidilfitri. Pengasas Country High Holding Berhad Tan Sri Lee Kim Yew berkata, sumbangan itu bagi menghargai jasa dan pengorbanan golongan veteran kepada negara. Bantu-Bantu Malaysia kita harap dalam tempoh COVID-19, semua rakyat kita tak kira bangsa, tak kira yang kaya, tolong yang miskin,
tak kira bangsa, tak kira agama, kita pakai prinsip rukun negara, kesusilaan dan kesopanan untuk perpaduan. Itulah maksud kita. Ujarnya, inisiatif sama juga dilaksanakan sejak Perintah Kawalan Pergerakan dimulakan pada 18 Mac lalu. Pihaknya menyasarkan untuk memberi bantuan hamper makanan sebanyak 10,000 bungkusan ketika negara berdepan ancaman COVID-19 ini. Saya rasa begitu terharu dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada bantu-bantu Malaysia yang dipimpin sendiri oleh Tan Sri Lee Kim Yew yang begitu patriotik dan begitu bersemangat sekali dalam usaha untuk membantu bukan sahaja kita tapi semua sekali rakyat Malaysia, in fact seluruh Malaysia dalam hal menangani masalah kemiskinan dan sebagainya. Yayasan Food Bank Malaysia sedang membangunkan aplikasi Virtual Food Banking bagi meningkatkan kecekapan pengedaran bantuan makanan kepada golongan yang memerlukan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Abdul Wahab Long berkata, inisiatif berkenaan ketika ini tertangguh dan bakal dilaksanakan pasca COVID-19. Bocor food banking ni dia tidak ada physical logistik langsung. Di mana kita gunakan sistem aplikasi saja, kita gerakkan bahan-bahan daripada penderma tu terus kepada institusi yang ada penerima dia. Dia datang ambil je. Dia tahu dekat mana. Ujarnya, pembangunan aplikasi itu akan memudahkan lagihan bantuan makanan secara lebih berkesan. Abdul Wahab mengulas inisiatif yang bakal dilaksanakan yayasan bagi memudahkan golongan yang memerlukan. Ujarnya, sejak mula beroperasi tahun lalu, lebih 600,000 keluarga telah dibantu pihak yayasan. Selain itu, pihaknya juga mahu mengembangkan teknologi dan mesin penyimpanan lebihan makanan menerusi kaedah RETOD. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani memorandum perjanjian persefahaman antara Yayasan Food Bank Malaysia bersama Yayasan Undang Johor. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dalam laporan antarabangsa, pejabat Gubernur Wilayah Patani di Thailand membuka semula 35 kampung yang sebelum ini diarah tutup ekoran penularan COVID-19 di daerah terbabit. Langkah pembukaan kampung dilaksanakan susulan tiada lagi kes baru yang dicatatkan selama 28 hari. Kampung berkenaan terletak di 5 daerah iaitu sekitar Noncek, Yarang, Mayo, Saburi dan Tuyang Dain. Kampung Serong Yarang, Patani yang sebelum ini ditutup selama sebulan telah dibuka bagi memudahkan pergerakan rakyat seperti biasa. Susulan pembukaan semua kampung berkenaan, penduduknya dinasihatkan sentiasa mematuhi langkah-langkah yang ditetapkan pejabat kesihatan. Antaranya sentiasa memakai pelitup muka, kerap mencuci tangan, mengamalkan jarak sosial dan tidak berkumpul di tempat orang ramai. Larangan khusus juga bagi 3 kumpulan yang berisiko tinggi iaitu kanak-kanak, warga emas dan pesakit. Kes COVID-19 pertama telah dikesan dalam puak orang asli Amazon di Ecuador. Kes dilaporkan dalam puak Warani itu membabitkan seorang wanita hamil berusia 17 tahun yang mula menunjukkan simptom pada 4 Mei lalu. Pesakit terbabit kemudian dibawa ke sebuah hospital di Quito dan ditempatkan dalam pengasingan. Pemeriksaan turut dilakukan terhadap 40 kontak wanita terbabit dalam kalangan masyarakat Miwaguna yang mempunyai 140 penduduk. Seramai 17 penduduk dengan sejarah masalah sistem pernafasan telah dikesan. Setakat ini, 6 daripada mereka mempunyai simptom. Ecuador sedang menjalankan perintah berkurung yang kini memasuki bulan kedua bagi mengekang penularan wabak itu. 33,000 kes jangkitan dengan lebih 2,700 kematian direkodkan. Sementara itu, 15 penduduk di kampung Jati Mukim Waru, Sidoarjo dijangkiti COVID-19 selepas membuka keranda mayat pesakit virus itu. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melahirkan rasa kecewa terhadap kejadian yang berlaku. Kejadian berpunca apabila keluarga mangsa membuka keranda dan memandikan mayat sehingga ada yang dijangkiti. Khofifah berharap kejadian seperti itu tidak berulang kerana proses pengebumian mayat pesakit positif COVID-19 sangat ketat.
besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Pasukan Liga Perdana Inggeris West Ham United memulakan sesi latihan bersama rakan sepasukan menjelang penyambungan semula liga berkenaan yang dijadualkan berlangsung Jun depan. Namun mereka perlu mengikuti arahan ketat penjagaan sosial susulan pandemik COVID-19 sejak Mac lalu. Pemain disaring terlebih dahulu di hadapan pintu masuk kelab sebelum dibenarkan menyertai sesi latihan bersama rakan sepasukan. Bukan sahaja pemain, malah barisan kejurulatihan juga diminta melakukan pemeriksaan kesihatan 2 kali seminggu. Ketika saingan EPL dijangka bersambung Jun ini, beberapa pemain menimbulkan keresahan dengan cadangan penyambungan semula saingan musim ini. Antaranya ialah pemain pertahanan Newcastle United, Danny Rose, Kapten Watford, Troy Deeney dan bintang West Ham, Manuel Lanzini. Ia selepas negara berkenaan tidak menunjukkan penanda arah lebih baik apabila Britain mencatatkan lebih 3,000 kes baru setiap hari. Kerajaan tempatan di Sweden memutuskan Tugu Zlatan Ibrahimovic kekal di Malmö, namun lokasinya akan dimaklumkan kelab. Patung berkenaan sensasi selepas sering menjadi mangsa korban vandalisme susulan permusuhan tradisi di antara dua kelab utama Liga Sweden, Malmö dan Hammarby. Patung Zlatan yang mempunyai ketinggian lebih 3 meter dengan berat 500 kg sering menjadi sasaran penyokong melepas geram kepada bekas pemain kebangsaan Sweden itu. Apatah lagi selepas pengumuman Zlatan yang berhasrat menjadikan Hammarby kelab terbesar di Skandinavia. Ia sekaligus mencetus kemarahan bekas penyokongnya di Malmö yang mana dia mencipta nama sebelum karier gemilang di Spanyol, England dan Perancis. Sehubungan itu, pihak kerajaan tempatan Sweden sedang mempertimbangkan beberapa lokasi strategik untuk menaikkan semula Tugu Zlatan. Antara cadangan yang diterima adalah meletakkan patung berkenaan di perkarangan Stadium Hammarby di Stockholm. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email kami ke news@tv3